Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Lebih 2,000 kilogram barang buangan yang dapat dikitara semula berhasil dikumpul menerusi inisiatif Hari Kitara Semula Senegara. Persiapan giat dilaksanakan menjelang sesi penggal pertama persekolahan pada 3 Januari 2023. Sejumlah 1,919.2 kilogram kertas antara yang berjaya dikumpul semasa inisiatif Hari Kitara Semula Senegara yang diadakan di keempat-empat daerah. Inisiatif diadakan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri dengan kerjasama dan sokongan 4 buah syarikat kitar semula tempatan iaitu Inevo Sdn Berhad, Imamaya Enterprise, Charles West Recycling dan Kawan Bumi Sdn Berhad. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif diadakan di Stesen Pindah Sungai Akar, Taman Rekreasi Pantai Serasa dan Taman Rekreasi Mini Perayaan Kampung Parit. Inisiatif ini adalah untuk menggalakkan dan membudayakan amalan kitar semula sebagai gaya hidup seharian selain memastikan persekitaran di negara yang sentiasa bersih, hijau dan selamat. Manakala daerah Blyth, inisiatif berlangsung di Pejabat Jastri Cawangan Blyth dan Taman Rekreasi Jubli Anduki. Barang-barang kitar semula ini seterusnya akan dibawa ke syarikat-syarikat kitar semula untuk diproses sama ada dalam negeri atau dihantar ke luar negeri bagi proses kitar semula. Inisiatif yang juga diadakan di Pejabat Jastri Cawangan Daerah Tutong. Selain mengumpul barang yang dapat dikitar semula, inisiatif juga dihasrat dapat memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Inisiatif Hari Kitara Semula Senegara yang diadakan untuk menjadi platform bagi orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang dikitar semula seperti sisa kertas, kotak cardboard, botol plastik, sisa minyak terpakai dan juga elektronik e-waste. Baik inisiatif yang diadakan, jadi di sana bukan saja tanggungjawab bagian jabatan saja, jadi tanggungjawab itu untuk semua orang lah. Orang ramai juga sama-sama memainkan peranan untuk menggiatkan lagi usaha kitar semula ni lah. Dengan mengasingkan barang kitar semula ni, ia akan mencegah dari orang ramai untuk membuat pembakaran haram dan juga membuang sampah di merata-rata tempat lah. Ya. Di daerah Temburong pula, Pejabat Jastri Cawangan Temburong menjadi tumpuan. Selain kertas, antara yang berjaya dikumpul, kotak cardboard, botol plastik, minyak masak terpakai dan barang buangan peralatan elektrik. Maklumat lanjut mengenai kitar semula hubungi talian 224-1262, email ke jastri.brunei@env.gov.bn atau layari laman sesawang www.env.gov.bn dan ikuti Instagram rasmi jabatan di @jastri.bn. Menjelang sesi penggal pertama persekolahan yang hanya berbaki kurang dari 2 minggu lagi, para ibu bapa tentunya sangat sibuk dengan persiapan sekolah anak-anak. Kesibukan itu turut dipikul oleh guru-guru yang membuat persiapan bagi kehadiran para pelajar baharu bermula pada 3 Januari depan. RTB meninjau lebih dekat persiapan di beberapa buah sekolah di negara ini. Di Sekolah Rendah Sabah Darat, guru-guru sibuk menghadapi musim persekolahan yang bakal ditempuhi nanti.
Antara persiapan awal para guru adalah memastikan prasarana-prasarana sekolah seperti bilik-bilik darjah dan peralatan-peralatan sekolah berada dalam keadaan baik serta penyediaan alat-alat bantu belajar yang bersesuaian bagi pembelajaran. Selain daripada persediaan dari segi prasarana dan juga penyediaan keperluan pelajar, sekolah juga akan mengungkayahkan aktiviti-aktiviti yang berupa aktiviti learn, fun and play. Di Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof Seria, Daerah Belait, beberapa perancangan awal dari segi pembelajaran dan aktiviti disediakan bagi menyuntik semangat pelajar untuk fokus dan mempunyai persekitaran yang selesa semasa persekolahan tahun 2023. Pelbagai aktiviti yang menyeronokkan akan dilaksanakan sebelum pembelajaran sebenar dilaksanakan pada 5 Januari 2023. Aktiviti pembukaan sekolah akan dijalankan selepas perhimpunan pagi. Sementara itu, beberapa persediaan pembukaan semula sekolah tahun hadapan juga giat dilaksanakan di Sekolah Rendah Penanjung Tutong. Antara yang dilaksanakan termasuk menetapkan kelas-kelas bagi murid pendidikan khas selain menyediakan beberapa aktiviti semasa pembukaan sekolah pada awal tahun 2023 nanti. Pihak sekolah telah membuat beberapa persediaan persediaan awal di mana pada hujung tahun ini kami telah menetapkan guru-guru kelas dan pelong guru kelas dan sampai itu menetapkan kedudukan kelas-kelas khususnya bagi murid pendidikan khas. Di daerah Temburong, kru RTB meninjau persiapan persekolahan di Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi. Selain membersihkan dan penambahbaikan dalam dan luar kelas, persekitaran yang kondusif sememangnya penting dan memberi impak positif dalam pembelajaran khususnya bilik darjah selesa dan menarik. Selain membersihkan dan menambah baik kawasan sekolah, selaku guru beberapa persediaan telah kami lakukan seperti mengadakan perbincangan. Sejumlah 22 pendarah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Kempen yang diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Kementerian Kesihatan itu berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat JPD. Kempen bertujuan menambah stok simpanan darah yang secara puratanya memerlukan sebanyak 50 pain setiap hari. Kempen ini juga dapat menyumbang ke arah memastikan keperluan darah sentiasa mencukupi bagi mana-mana pesakit yang memerlukan rawatan penambahan darah serta menanamkan tanggungjawab sosial. Dalam pada itu, pihak Pusat Pendermaan Darah mengalu-alukan orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah dengan menempah melalui aplikasi Blood Card. 400 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam sejak bulan Januari hingga November 2022 dengan 86 orang daripada jumlah tersebut adalah terdiri daripada penduduk daerah Belait. Pagi tadi, 2 orang puak dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu mereka. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Lait Lakang, Bukit Sawat, daerah Belait. Awang Mantok bin Bungah berumur 71 tahun, kini dikenali sebagai Awang Majdi bin Bungah dan Dayan Nur Firah binti Subli berumur 18 tahun pula memilih nama Islamnya sebagai Dayan Nur Wajihah Zafirah binti Subli. Majlis pengislaman disempurnakan di hadapan pegawai dari bahagian pengembangan dakwah, Unit Dakwah Daerah Belait, Pusat Dakwah Islamiah. Pelbagai aktiviti jualan dan sukan diadakan sempena Hari Belia Kebangsaan 2022 di Outward Bound, Brunei Darussalam. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama berita perdana.
Pelbagai aktiviti sukan lasak dianjurkan sempena Hari Belia Kebangsaan 2022 di Outward Bound, Brunei Darussalam, daerah Temburong. Aktiviti selama 2 hari bermula hari ini yang diungkayahkan bersama Outward Bound Brunei Darussalam OBBD dengan kerjasama Persatuan Care dan Jabatan Muzium-Muzium, termasuk aktiviti jualan daripada penduduk sekitar kampung Batang Duri, daerah Temburong. Dayang Zunur Amni binti Awang Damit, Pegawai Perhubungan Outward Bound Brunei Darussalam berharap agar orang ramai datang berkunjung dan mencuba aktiviti yang disediakan, memandangkan acara seumpama ini merupakan julung kali diadakan secara terbuka. Kami akan mengadakan aktiviti seperti flying fox, wall climbing, rafting dan kayaking, dan kami ada permainan tradisional Brunei yang indoor dan juga outdoor lah tu. So artinya seperti permainan lompat gatah, macam permainan bilunnya dorang, and then yang di dalam pasang dan banyak congkak, banyak lagi lah aktivitinya. Menyertai bidang ketenteraan memerlukan komitmen yang jitu dan disiplin yang tinggi semasa menjalani latihan. Ungkapan tersebut antara yang dikongsikan oleh beberapa bekas anggota Askar Melayu Brunei pengambilan 1961 hingga 1963 ketika ditemui pada majlis perjumpaan semula atau reunion Intek Melaya pagi tadi. Majlis yang dihadiri oleh 70 bekas anggota askar tersebut bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan yang telah lama terjalin. Bidang ketenteraan menuntut pengorbanan besar dan semangat juang bukan sahaja di sepanjang tempoh latihan, malah semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab. Kami telah pun belajar 60% daripadanya adalah latihan tentera seperti berkawat, latihan weapon training, tactics dan sebagainya. Dan yang 40% itu adalah latihan akademik. Kadang-kadang berhubungan itu diadakanlah segala perjumpaan masa orang kahwin, masa ini reunion ini ada juga diadakan apa dah. Dan juga masa tiap-tiap tahun dijadi askar berjumpa di sana. Itulah mendekatkan kami sama-sama. Saya diambil sebagai juru terbang. Pengalaman saya macam-macam lah. Pegawai-pegawai pun yang masa ini pengalamannya tinggi dari pekerjaan dan alat kelengkapan moden, menggunakan IT dan sebagainya. Berbandingkan tahun yang lepas semua manual. Tidak semua orang beruntung memiliki kemahiran seni menulis huruf atau hand lettering secara kreatif dan menarik. Namun kemahiran tersebut boleh dipelajari melalui latihan dan menulis berulang-ulang secara rutin. Salah seorang pelukis tempatan memutuskan untuk mengetengahkan kemahiran dengan hasrat untuk memberi kenangan manis dan membawa kegembiraan serta kebahagiaan dalam kehidupan. Dayang Joyce Hong telah melibatkan diri hampir 8 tahun dalam seni jurnal atau journaling art yang merangkumi hand lettering dan sketch journaling. Bermula sebagai hobi, pengasas JH Creation ini mengasah kemahirannya dengan mempraktikkan sendiri menulis karakter huruf menggunakan pen khas. Kemahiran seni ini dikongsikannya kepada orang ramai dalam satu bengkel yang diadakan semasa musim cuti persekolahan ini. Teaching people how to draw nice lettering, how to write quotes in a beautiful way. So basically, just creative expression. Menurut Dayang Joyce Hong, mesej yang ditulis akan membawa kesan yang lebih mendalam dan bermakna kepada penerimanya. Lebih-lebih lagi dalam era digital dan pintar yang berkembang pesat pada masa ini. This is a holiday season at this time, so I wanted to encourage students to maybe do something productive, something new skill that they can learn, so they can express themselves when they're doing some writing.
Seni pembuatan tembikar atau porselin kini menjadi tarikan. Teknik tradisional dan moden yang digabungkan menambah lagi keunikan penghasilan tembikar. Keunikan seni tembikar menjadi pembakar semangat kepada seorang pengusaha di negara ini untuk memperkenalkan pembuatan seni tembikar. Kita ikuti laporan bersama Saifullah Haji Muhammad. Adam Deong Chi Huat mengendalikan bengkel pembuatan tembikar untuk pengunjung. Selain memberi peluang menimba pengalaman membuat tembikar dengan mengikut bengkel yang dipilih. Penghasilan tembikar bukan sahaja menambah pengalaman dalam seni kreatif, malah ianya juga mempunyai banyak faedah. Rata-rata pengunjung juga berpuas hati menyertai kelas membuat tembikar tersebut. Actually lama pulang sudah liking pottery ni, but it's good to know that ada di Brunei je lah actually. 3 Feet Man Studio mengadakan 3 kelas sehari untuk membuat tembikar tangan, menempah tembikar menggunakan roda dan kraft kaca yang ditawarkan kepada pengunjung mengikut harga yang tersedia. Orang ramai yang berminat dalam pembuatan seni tembikar ikuti Instagram @3feetmanstudio. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 325 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam meneruskan lagi saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 semalam. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Rizal Memorial, skuad negara tewas 1-5 kepada pasukan tuan rumah Filipina. Pada separuh masa pertama, Kenshiro Daniels membuka jaringan buat Filipina pada minit ke-7 sebelum Sandro Reyes menggandakan gol kedua 5 minit kemudian. Bersambung babak kedua perlawanan, gol ketiga Filipina dijaringkan oleh Jesus Meliza pada minit ke-50. Selang seminit perlawanan, Sebastian Rasmussen menambah lagi gol buat pasukannya. Gol tunggal skuad negara dijaringkan oleh Razimi Ramli pada minit ke-70 perlawanan yang dibantu oleh Hakimi Said dengan sepakan sudut menjadikan Brunei 1-4 Filipina. Bagaimanapun, Sebastian Rasmussen berhasil menjaringkan 1 lagi gol untuk memuktamadkan keputusan Brunei Darussalam 1-5 Filipina. Satu perlawanan juga diadakan kemarin menyaksikan pertemuan antara Indonesia dan Kemboja. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno itu, pasukan tuan rumah Indonesia mengalahkan Kemboja dengan jaringan 2-1. Pada babak pertama perlawanan, Indonesia menjaringkan gol pertama seawal minit ke-7 menerusi AG Maulana. Namun, Seret Kiria berjaya menyamakan kedudukan buat Kemboja pada minit ke-15. Witan Sulaiman kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Kemboja pada 10 minit sebelum separuh masa kedua. Skuad kendalian Shin Tae-yong mendominasi separuh masa kedua biarpun gagal menambah jaringan mereka, namun kemenangan itu memastikan Indonesia menyertai Thailand dan Kemboja di kedudukan teratas dengan 3 mata.